Assalamualaikum dan selamat pagi. Mari belajar pantun. Skuad Pantun SKM Paki bersama Cikgu. Pantun 4 kerat. Okey, hari ini kita akan belajar pantun 4 kerat. Jadi sebelum berakhirnya pelajaran dan pembelajaran cikgu harap kamu boleh memahami pantun dan boleh mencipta pantun 4 kerat. Contoh pantun. Boleh baca? Okey, Pulau Pandan jauh ke tengah. Gunung Daik bercabang 3. Hancur badan di kandung tanah. Budi yang baik dikenal juga. Ni contoh pantun yang kamu biasa dengar. Okay, ciri-ciri pantun. Okay, sebelum kamu belajar lebih lanjut, cikgu akan terangkan ciri-ciri pantun. Okay, ciri-ciri pantun. Ciri pantun yang pertama, pantun biasanya mempunyai 4 kata dasar dalam satu baris. Contoh, Pulau Pandan jauh ke tengah. Pulau 1 kata dasar, pandan 2, jauh 3 kata dasar dan tengah tu 4. Jadi biasanya pantun 4 kerat mempunyai atau mengandungi 4 kata dasar. Okay, ciri pantun yang kedua, pantun ada unit pembayang dan ada unit maksud dalam setiap stanza ataupun tangkap. Okay, pembayang yang cikgu tulis 1 tu, 2 baris di atas tu kita panggil pembayang. Pulau Pandan jauh ke tengah. Gunung Daik bercabang 3. Tu ialah pembayang. Okay, yang kedua tu ialah unit maksud. Hancur badan di kandung tanah. Budi yang baik dikenang juga. Ini ialah unit maksud. Okey. Ciri pantun yang ketiga, pembayang 2 baris pertama dalam pantun. Okey, baris pertama dan kedua ini kita panggil pembayang. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3. Ini ialah pembayang. Okey, boleh ingat . Baik, seterusnya maksud 2 baris ketiga dan keempat dalam pantun. Okey, maksud 2 baris selepas unit pembayang yang mendukung maksud sepertinya pantun. Okey, maksud 2 baris selepas unit pembayang mendukung maksud penuh pantun. Baris ketiga dan keempat itu ialah maksud. Hancur badan di kandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Baris ketiga dan keempatnya ini dipanggil unit maksud. Okey, contoh pantun. Contoh pantun yang lain. Ayam hutan terbang ke hutan, tali tersangkut pagar berduri. Pembayangnya maksud, adik bukan, saudara bukan, hati terpaut kerana budi. Ini unit maksud. Okey, rima. Apa itu rima? Rima ialah perkataan di hujung, bahagian hujung perkataan. Contoh, tengok tu yang ada tulisan merah tu. Okey, kamu tengok baris pertama dan baris ketiga tu. Sama kan warnanya, warna biru. Baris kedua dan baris keempat tu sama. Jadi baris pertama dan ketiga tu rimanya mesti sama. Jadi kita panggil rima A. Baris kedua B, baris keempat pun B. Maksudnya baris kedua dan keempat ni mesti sama. Rima di hujungnya B. Rima ni bunyi yang sama. Contohnya an, baris pertama ayat kedua tu. Lepas tu baris ketiga ayat perkataan yang kedua tu badan. Ayat pertama tu tadi pandan perkataannya, yang kedua badan. Okey, lepas tu bahagian hujungnya tengah.
5 di hujung baris ketiga ni tanah, sama. Jadi tanah dengan tengah tu lebih kurang sama. Tengah dan tanah sama. Pandan dan badan tu sama. Okey, lepas tu 5 yang baris kedua, Gunung Daik bercabang 3. 3 tu 5B ya. Daik dengan baik, budi yang baik. Baris keempat dikenang juga GA kan, jadi sama. 5 baris pertama dan baris ke 3 tu sama. 5 baris ke 2 dan ketiga tu sama. Budi yang baik dikenang juga. Okey, boleh ha? Okey, teknik mencipta pantun. Okey, pantun ada 2. Yang pertama jual, yang kedua beli. Apa perbezaan jual dan beli? Jual mesti ada tanda soal di akhir pantun pada baris keempat, pada bahagian maksud tu. Contoh, terbang riang si burung merbah, pokok pegagar tumbuh meliar. Negara dijaga bersih dan indah, mengapa wabah masih menular? Ni nadanya mesti nada soal ataupun nada bertanya. Contohnya, negara dijaga bersih dan indah, mengapa wabah masih menular? Nada menyoal. Ini maksudnya jual. Menjual ni bertanya. Faham ha? Okey, pantun belinya pula. Ni beli pantun ni ialah pantun menjawab. Bila kawan kamu jual, kamu akan jawab. Hanya terbang sekawan si burung merbah, di dalam gua tempat bertapa. Negara dijaga bersih dan indah, kerana tanggungjawab sudah dilupa. Okey, tengok rima yang pertama dan yang ketiga ni sama, merbah indah. Rima A. Okey, baris kedua dan keempat, rima B sama, betapa dilupa. Boleh ha? Bagaimana nak buat pantun ni? Okey, ni panduan ha. Buat maksud dahulu ha. Buat maksud dahulu. Okey, kamu buat 2 baris yang di bawah tu bahagian maksud. Okey, negara dijaga bersih dan indah, kerana tanggungjawab sudah dilupa. Kamu boleh buat baris keempat ni dulu, baru kamu buat baris ke-3. Boleh ha? Kamu nak jawab dulu ha? Kerana tanggungjawab sudah dilupa, negara dijaga bersih dan indah. Boleh ha? Mulakan dengan baris keempat. Ni jawapan ha? Kepada soalan tadi tu ha? Barulah kamu jawab, barulah kamu tulis pembayang. Pembayang ni 2 baris bahagian atas tu ha. Terbang sekawan si burung merbah, di dalam 2 tempat bertapa. Rimanya mesti sama ha. Ni contoh ni, terbang sekawan si burung merbah, di dalam 2 tempat bertapa. Negara dijaga bersih dan indah, kerana tanggungjawab sudah dilupa. Boleh ha?